Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pelajar yang dirahmati oleh Allah sekalian, pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia-Nya kita dapat meneruskan lagi sesi pembelajaran kita ini walaupun dalam suasana PKP ini. InsyaAllah saya mengharapkan para pelajar tahun 3 terus bersemangat untuk menimba ilmu bagi menambahkan lagi kefahaman kita dalam bidang agama ini, insyaAllah. Jadi pada hari ini saya meminta para pelajar tahun 3 untuk membuka buku kafah pada fiqh taharah. Dan insyaAllah kita masuk kepada bab yang terakhir ataupun tajuk yang terakhir daripada buku ini, iaitu pada muka surat 56. Pada muka surat 56, tajuk yang ke-15 iaitu adab-adab selepas qada hajat. Adab-adab ataupun peraturan, disiplin yang perlu kita laksanakan selepas kita melaksanakan qada hajat ataupun buang air besar ataupun air kecil. Qada hajat ialah buang air besar ataupun air kecil. Baik, sabda Nabi SAW, tanazzahu minal bauli fa inna ammata azabil qubri minhu. Lagi sekali kita baca sabda Nabi ni. Sabda Nabi SAW ini, dah berapa kali dah kita ulang ni hadis ni. Tentang kepentingan untuk menjaga kebersihan pada tubuh badan kita. Baik, sabda Nabi SAW, tanazzahu minal bauli fa inna ammata azabil qubri minhu. Lagi sekali, tanazzahu minal bauli fa inna ammata azabil qubri minhu. Maksudnya, hendaklah kamu bersih daripada air kencing, kerana kebanyakan azab kubur adalah daripadanya. Rawahul ad-Daraqutni. Baik. Berdasarkan kepada hadis Nabi yang kita baca beberapa kali sebelum ini, dan tajuk-tajuk yang sebelum ini pun menyebut tentang hadis Nabi ini, betapa kepentingan untuk membersih kekotoran selepas kita membuang air besar ataupun air kecil ataupun diistilahkan sebagai qada hajat. Kerana Nabi menyebut bahawa di antara salah satu punca atau sebab kenapa manusia ini diseksa di hari akhirat nanti, diazab di alam kubur, ialah kerana tidak membersihkan air kencingnya, tidak membasuh air kencingnya selepas dia buang air kecil. Itulah betapa pentingnya kita membersihkan selepas kita qada hajat. Baik, pada hari ini kita akan bincang tentang adab-adab selepas qada hajat. Sebelum ni kita bincang tentang adab-adab ketika qada hajat atau ketika membuang air besar ataupun air kecil. Hari ini berdasarkan perbualan, baca dan fahami perbualan di bawah. Pada muka surat 57, berdasarkan perbualan yang di bawah tu, di antara peraturan ataupun disiplin selepas kita qada hajat, selepas kita buang air besar atau air kecil, yang pertama sekali hendaklah membersihkan tempat qada hajat. Setelah kita membersihkan kemaluan kita, qubul atau dubur, hendaklah kita membersihkan juga tempat kita buang air besar tersebut. Tandaslah maksudnya, bersihkan, jirus. Kalau ada pam, kita pamkan keluar najis tersebut. Itu tugas ataupun disiplin, peraturan untuk kita menjaga kebersihan. Bukan kebersihan pada diri kita, tetapi juga pada tempat kita membuang najis tersebut. Kalau kita tak buat, maknanya tandas itu akan kotor. Orang lain pula nak masuk, jadi masalah bila mana tandas yang kotor. Baik, yang pertama maknanya kena bersihkan
Selepas qada hajat, maknanya kita pun membersihkan diri kita. Kita kena membersihkan juga tempat kita qada hajat tersebut, itu tandas tersebut. Yang keduanya, keluar dari tandas itu dengan kaki kanan. Itu adab. Masuk dengan kaki kiri. Masuk tandas dengan kaki kiri. Bila keluar tandas dengan kaki kanan. Itu adab kita yang diajar oleh Rasulullah SAW kepada kita. Baik. Yang ketiganya ialah membaca doa. Keluar daripada tandas selepas qada hajat, kita disunatkan untuk membaca doa. Itu yang diajar oleh Rasulullah SAW kepada kita. Kerana bila mana kita dapat menyelesaikan qada hajat kita, sama ada buang air besar atau air kecil, itu merupakan satu nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Kalau tidak, kalau kita tak boleh buang air besar, kita tak boleh buang air kecil, itu sebenarnya akan mendatangkan penyakit kepada kita. Mendatangkan penyakit. Tapi bila kita dapat menyelesaikan, dapat membuang air besar ataupun air kecil, itu merupakan satu nikmat yang besar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Sebab itu kita kena baca doa sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana dia doa yang perlu kita baca? Iaitu Alhamdulillahillazi azhaba anni aza wa afani. Lagi sekali ikut saya. Alhamdulillahillazi azhaba annil aza wa afani. Lagi sekali. Alhamdulillahillazi azhaba annil aza wa afani. Maksudnya, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan daripada penyakit dan memberiku kesihatan. Lagi sekali ikut saya baca. Maksudnya, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari penyakit dan memberiku kesihatan. Itu doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala selepas kita keluar daripada tandas. Jangan dalam tandas lagi kita dah baca doa. Tak betul. Maknanya bila kita keluar daripada tandas dengan kaki kanan, barulah kita berdoa. Dalam tandas tak boleh baca doa ke, apatah lagi baca ayat Quran ataupun menyebut Allah, tak boleh dalam tandas. Maknanya mesti keluar daripada tandas, barulah kita berdoa sebagaimana doa yang diajar oleh Rasulullah SAW ini. Sebagaimana yang kita sebut tadi, bahawa itulah doa kita sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan sebab kita boleh menunaikan qada hajat, mana buang air besar dan air kecil, itu merupakan menandakan kita ini Allah Ta'ala kurniakan kesihatan kepada kita. Sebagaimana saya sebutkan tadi, bahawa kalau tak boleh buang air besar, tak boleh buang air kecil, itu tanda mendatangkan penyakit kepada kita. Sebab itu sudah sewajarnya untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Baik, itulah di antara adab-adab yang perlu kita laksanakan selepas kita qada hajat. Semoga para pelajar boleh melaksanakannya, membersihkan tandas, keluar dengan kaki kanan, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala selepas qada hajat. Baik, untuk hari ini saya meminta para pelajar untuk melaksanakan aktiviti pada muka surat 58 dan 59, aktiviti 1 dan aktiviti 2. Sekadar itu pelajaran kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.